Saya jawab dan saya akan ulangi baliklah 15 kali supaya rakyat tahu. Cara nak menang balik ialah cara balas dendam. Pernah dengar tak? Balas dendam paling baik ialah kita berjaya. Bukan dengki. Kita berjaya. Macam mana nak berjaya? Kita perlu bebas dari sistem. Macam mana bebas dari sistem? Padahal kita semua dalam sistem, tak boleh keluar. Ya, saya pun dalam sistem. Saya pun kena pakai duit kertas. Saya pun ada pasport digital. Tetapi, saya dapat keluar negara. Saya ada projek di luar negara, seluruh dunia. 41 negara saya dah pergi. Kenapa? Kerana saya belajar di luar sekolah. Saya belajar memasuki sistem, hacking sistem, memperbaiki sistem. Macam mekanik kereta. Ada mekanik kereta yang keluar dari universiti. Okey. Tapi tak cukup terror yang tak masuk universiti. Dia boleh baiki kereta tanpa alat ganti yang resmi. Dia boleh baiki elektronik dengan alat, saya pernah tengok. Dia modify alat sendiri. Ya, ini belajar unschooling, bukan homeschooling. Ini streetwise. Ini belajar. Jadi keluarga kita, saya bagi penyelesaian, bukan sebahagian dari masalah, sebahagian dari penyelesaian. Keluarga kita keluarkan dari sistem sekolah seberapa cepat boleh. Kalau dia minat berniaga, ya boleh buat atas talian. Orang buat Shopee dan sebagainya. Yang penting kamu buat duit dalam sistem. Kamu boleh beli aset. Kamu boleh beli bangunan. Kamu boleh beli sederet rumah di merata dunia. Kamu duduk dalam rumah, kebanyakan negara terutama Amerika ke Australia, orang tak boleh masuk. Di Malaysia pun orang tak boleh masuk rumah kita, bangunan kita. Dalam tu, kamu nak buat konsert ke, nak buat dakwah ke, buat masjid ke, tahlil ke, kamu punya pasal. Masalahnya kita tak ada aset. Kita tak ada tempat. Faham tak? Cuba kalau kamu tak ada rumah. Problem. Kita ikut setan, beli barang yang tak perlu, kita tak ada aset. Kita hutang. Hutang bukan aset. Dia aset kalau dia masuk duit. Kita beli barang cara hutang, cara beransur, tapi dia bawa lagi banyak duit masuk, itu aset. Itu Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. Betul, saya setuju. Itu cara saya tengok hidup saya. Apa yang saya lakukan untuk mengekalkan, membanyakkan aset. Kepada saya, bukan harta benda sangat. Ilmu. Saya belajar sampai sekarang, saya tengah belajar LLM untuk AI, Large Language Model. Artificial Intelligence, AGI, Artificial Generative Intelligence. Benda teknologi terbaru dalam IT pembikinan software, Docker container. Saya belajar sendiri. Kita buat DevOps, ini semua istilah teknikal, Development Operation. Tapi itu tak mahal sangat. Saya ialah bidang ERP perkawanan. Orang cari saya. Mahal. Bayar berbelas ribu. Dolar. Bukan ringgit. Tapi saya bagi diskaun. Kerana yang penting saya ada akses. Saya ada jalan keluar. Boleh cek TikTok saya. Merata dunia. Facebook berbelas tahun. 41 negara saya boleh. Anak perempuan saya sudah jadi rakyat luar negara Eropah. Cucu saya orang Jerman. Anak lagi seorang saya keluarkan dia dari sekolah. Dia buat apa? Ada saya pernah jumpa seorang budak umur 15 tahun di South Africa, lesen bawa kapal terbang. Dan kecil bapak dia bagi bawa kapal terbang, boleh. Boleh. South Africa boleh, Malaysia tak boleh, South Africa boleh. Dunia bebas. Kamu tak belajar sistem pendidikan Malaysia. Perancis, yang famous Perancis, yang paling terkenal Perancis, Cambridge, England, Amerika, SAT, Australia, hampir percuma. Yuran dia. Germany bayar 500 euro aja, lepas tu percuma. Ya. Malaysia PTPN hutang. Bukan kita warga dunia. Allah jadikan bumi, bukankah bumi kami luas, bumi aku luas. Kenapa tak hijrah? Kenapa tak musafir? Rezeki murah. Silaturahim murah. Jadi jawapan saya, apa nak buat? Kembali kepada Al-Quran sebenarnya, bukan istilah. Orang kata kembali Quran Sunnah, kembali. Bila saya tanya apa tu Quran Sunnah, lain tau kita masuk Islam, kita kaji apa yang kita masuk. Cat Stevens, Andrew Tate,
Dia kaji Quran tanpa nak 14 kitab. Kena baca tajwid lah, bahasa Arab lah, ustaz lah, pendeta lah. Buang masa. Saya pergi masjid. Tapi 99% telinga saya dengar tu buang masa dia ajar. Kenapa saya kata buang masa? Dia ulang-ulang benda tajwid. Saya beritahu sekarang tajwid. Mad Jaiz, Mad Lin, Idgham Wajib Guna, Ikhfa, Izhar. Apa lagi? Saya belajar dah berapa bulan? Saya ambil sebulan, Alhamdulillah. Belajar Fatihah. Saya ambil seminggu. Semasa saya memeluk Islam, awal tahun 80. Solat, saya taklid terus. Waktu Zuhur. 12 Januari 1980. Di Semabuk, Melaka. Lepas tu saya belajar. Buku ni murah je kat pustaka dulu di Melaka saya beli. Oh, sembahyang macam ni, rukun ni semua. Lepas tu saya berhenti sekolah setahun cukup. Sifat 20. 99 nama Allah. Tasawuf, apa benda tasawuf. Tapi bacalah buku. Bahasa Arab payah, saya tahu. Jadi bahasa Quran mudah. Qul huwallahu ahad. Katakan dia, Allah, Esa, satu. Beza ahad dan wahid. Senang belajar. Kat masjid ni buang masa. Ulang. Bab haid nifas, bab ambil ayat semayang, bab malam Jumaat, bab dapat Lailatul Qadar. Semua benda-benda lara. Benda-benda khurafat. Menyeleweng dalam agama. Bab Dajjal, bab Mahdi. Ceritalah bab Mahdi sekarang. Siapa sekarang Dajjal? Benda yang tidak ada dalam Quran, mereka masuk bagi lalai umat seronok syok. Lepas tu mereka dapat duit. Ulama yang dapat duit bukan warisul anbiya. Warisul anbiya kena macam Nabi. Waris Nabi. Nabi Ibrahim tak doa untuk anak dia. Untuk zuriat dia, dia doa untuk anak murid dia yang soleh. Baca balik itu macam ayat. Jangan ikut Bible. Keturunan itu tak pernah jadi perkiraan Allah. Ahlul Bait tak pernah jadi keturunan Allah. Tak boleh ada Imam Mahdi keturunan Nabi. Allah putuskan keturunan. Allah cari yang soleh. Doa Nabi-Nabi untuk zuriat yang soleh. Bermakna anak murid yang soleh. Itu pasal Nabi Ibrahim tak ada anak. Sebenarnya dia ada. Tapi anak murid tak ada. Ini tafsir barulah. Ikut logat bahasa Ibrahim. Ya, tapi tak apa, itu tajuk lain. Sekarang, pendeta ni warisul Alkitab. Mereka minta upah. Senyum terima upah. Saya pergi ceramah. Saya minta jangan bagi upah. Dia masuk juga, itu lain hal. Saya minta jangan bagi upah. Kerana upah tanda Alkitab. Allah nak jaga kesucian Islam. Para Nabi semua, 25 Nabi, ada 25 ayat berasingan dalam Al-Quran. Saya jumpa. Setiap Nabi itu kata, Allah kata, mereka tidak minta apa-apa balasan daripada kamu. Surah Yasin bagi Muhammad SAW. Ikutlah mereka yang tak minta apa-apa upah balasan dari kamu. Itu tanda Nabi. Bagaimana kita tahu orang itu Nabi? Itu antara tandanya. Tengok, tak diajarkan. Kerana dia tengah terima. Dia menyembunyikan sebahagian ayat yang mengena pada diri dia. Dia keluarkan ayat sedekah untuk dia. Dia naik kereta apa? Welfare. Neraka yang baik. Welfare. Tak lama helikopter lah, jet lah. Macam yang pendeta Kristian saya jumpa kat Afrika. Gereja dibuat emas. Mereka selapu sutera pakai emas. Kereta besar, naik helikopter, naik jet pun ada. Oh, buat kerja Tuhan je kata. Tapi rakyat orang hitam sana hidup keparat. Tak ada kasut dalam lumpur. Saya duduk Kamerun 3 bulan. South Africa berapa kali. Ya? Saya cerita ni berkongsi saja. Nanti kena ban lah. Okay? Jadi itu penyelesaian hidup kita. Berjaya. The best revenge is you succeed. Balas dendam anda paling baik kepada bekas kekasihmu ialah kamu berjaya. Berjaya dalam hidup. Anak kamu bebas, berniaga. Saya tahu makan gaji ni dah dadah, susah ni. Saya tak makan gaji. Saya tak ada kerja. Tak perlu kerja. Tak perlu majikan. Saya pakar satu bidang komputer. Dah masuk, Alhamdulillah, dekat 20 tahun saya masuk. Boleh Google Ridwan Diun. Tahun 2007, 2008 keluar surat khabar. Malaysia. Tapi apa nak buat? Angkat tuya di depan. Berita saya terpendam. Lagipun mereka tak kenal pun genius kat Malaysia.
Saya dah kata, pergi Google what the heck did Facebook